Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه. Daripada Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, dan kita telah sebut tentang Huzaifah, tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah yang merupakan sahabat yang khusus, mengambil berat berhubung dengan perkara-perkara yang akan berlaku pada masa depan, yaitu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman yang disebut sebagai al-fitan wal malahim, fitnah dan kekacauan yang akan berlaku, yang Nabi SAW kadang-kadang sebut dalam hadis baginda, dan Huzaifah dia suka himpun hadis-hadis. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bertanya Huzaifah, adakah Umar termasuk di kalangan orang-orang munafik? Karena Huzaifah ni dia himpun nama orang munafik. Nabi bagi tahu dia, Nabi tak bagi tahu orang lain. Orang-orang yang munafik iaitu orang-orang yang menyembunyikan kufur dan menzahirkan dia beriman. Nabi kenal, tapi Nabi tak bagi tahu kat semua sahabat, melainkan ada seorang dua yang memang terkenal, seperti Abdullah bin Ubay. Huzaifah dia tahu senarai. Sahabat, benda yang paling sahabat takut ialah nifaq. Kulluhum yakhafuna an-nifaq. Semua sahabat takut nifaq, takut munafik, takut sifat nifaq, sifat munafik, hipokrisi, takut ada nilai munafik itu dalam diri mereka. Sebab itu sahabat dia bimbang kalau dia mereka termasuk di kalangan orang munafik. Seperti hadis Hanzalah yang kita baca, dia kata nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, munafik Hanzalah, munafik Hanzalah. Apabila dia rasa iman dia, semasa dia balik menggauli keluarganya, tidak sama semasa iman dia ketika dia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kemudian menjelaskan, "Lau tadumu ala ma kuntum takunu ala ma takunu indi la safahatkumul malaikah fi turqikum wa ala furasikum." Jika kamu sentiasa wa ala furasikum, jika kamu senantiasa iman kamu tak pernah turun-turun macam mana kamu duduk sama aku, tentu malaikat akan bersalaman dengan kamu ketika kamu berada di jalan dan kamu di tempat tidur kamu. Yang ni hebatlah kamu. Walakin sa'ah wa sa'ah, tapi masa demi masa kata Nabi, iman itu bertambah dan berkurang. Sebab itu orang naik, orang perlukan waktu untuk tingkatkan iman dengan mengingati Allah, dengan membaca Al-Quran. Siapa saja sama, hatta sahabat iman dia turun. Ini kan ustaz, ini kan guru, ini kan semua orang. Ada masa iman dia naik, masa iman dia turun. Tapi sahabat bimbang, masa dia turun tu dia rasa macam dia munafik.
Dia tanya Nabi SAW. Nabi tetap. Tapi ada yang munafik seperti Abdullah bin Ubay. Dan sahabat tahu Nabi SAW Allah larang untuk bersolat kata orang munafik. Pun Abdullah bin Ubay pada peringkat awal masa hari dia mati, Nabi nak doa pada dia. Nabi cuba nak selamatkan dia walaupun masa hayat dia sangat tak bagus. Perangai dia sangat jahat kepada Nabi SAW. Tapi Nabi sifatnya rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat untuk sekalian alam. Pun begitu dia nak bagi baju dia. Bila anak Abdullah bin Ubay minta, mudah-mudahan dapat selamatkan Abdullah bin Ubay. Allah tak benarkan. Allah tak bagi wala tusalli alaihi mata abada. Jangan salat kepada mereka yang mati di kalangan munafik. Huzaifah tahu siapa munafik, dia tak boleh salat. Umar bin Khattab dia tanya Huzaifah, aku termasuk dalam senarai? Itu Umar. Dia bimbang, takut dia termasuk. Kita confirm, kita tentukan. Umar bin Khattab dia bimbang, takut dia termasuk di kalangan golongan munafik. Huzaifah dia sahabat Nabi yang memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang seperti ini. Akhir zaman orang sukalah hadis-hadis tentang fitnah. Saya pergi ceramah di Pahang 2 hari lepas. Pahang ni negeri yang itu susah sikit saya nak masuk. Tapi saya pergi ceramah di UDM Pahang dengan syarat daripada pejabat mufti Pahang tak boleh diperkenalkan sebagai bekas mufti Perlis. Benda dah berlaku, buat macam mana. Tapi tak apalah, itu salah satu bab alangkah lucunya negeri ini. Tapi tak apa. Masa sesi soal jawab di TUDM Pahang, alhamdulillah ramai datang termasuk pengkalan komando pengkalan udara semua paman. Ada dua soalan saya orang tanya. Adakah bendera hitam yang Nabi sebut dalam sebagian hadis tu ialah bendera Terengganu? Pasal punya syok orang Terengganu dalam studio duk runtuh. Stadium bina 2 kali runtuh. Akhirnya tak tahu nak buat apa. Kawan kita dari Kuala Lumpur tak, rupanya bukan salah kerajaan Terengganu, salah Atroman pilauan dengan raksasa di Terengganu. Jadi tang kerajaan tu tak salah juga. Buat 2 kali runtuh. Ratus juta duit rakyat jahanam. Bendera Terengganu tu warna hitam. Kes bendera hitam ni sejak zaman dulu jadi rebutan. Abu Muslim Al-Khurasani dia dibunuh, dia juga bawa bendera hitam daripada Khurasan. Kononnya nak kata bendera hitam ialah bendera Panji Mahdi. Dan macam-macam orang exploit hadis-hadis yang berhubung dengan cerita akhir zaman. Sebab itu hadis akhir zaman ni bagus pengajaran untuk kita. Tapi ada orang dia guna hadis akhir zaman untuk ambil kesempatan. Berapa ramai sepanjang sejarah orang Islam orang yang mengaku menjadi Mahdi. Setiap negeri boleh kata ada. Setiap negeri boleh kata ada mengaku jadi Mahdi. Saya sebut tuan-tuan itu. Manusia ni dia nak cari kelebihan yang bukan miliknya. Saya komplain beberapa orang yang claim dia Habib. Bukan kelebihan ilmu, tapi kelebihan keturunan dia. Dia sendiri tu tak ada apa. Duk cerita bekas dia. Pasal apa bekas yang patut orang pakai duk minum? Pasal aku keturunan sekali. Aku keturunan Nabi.
Ramailah. Saddam Hussein masa nak perang dulu pernah mengaku dia keturunan Nabi. King Hussein dan Raja Abdullah di Jordan, dia memang keturunan Nabi. Itu pun tidak menjadi hujah bahawasanya kerajaan dia tidak boleh dipertikaikan. Macam-macam saya sebut kepada itu. Di Jordan kalau kita pergi ada Ashabul Kahf. Kononnya di situlah cerita Ashabul Kahf Quran. Apatah lagi adalah pengkorak dia. Tak tahulah, kemudian ada masjid. Nampak macam dekat dengan cerita. Kita pergi ke Turki, kat Turki pun ada. Dia pun kata Ashabul Kahf. Tuan-tuan sebut Ashabul Kahfi tu. Ashabul Kahf. Hak kat Turki, hak tu ya. Tuan-tuan pergi ke China, ke Urumqi. Di China pun ada. Tuan-tuan nak heran tak? Di Yaman, mereka tawaf kubur Nabi Hud. Jangan tengok video memang banyak. Mereka Nabi lah, memang mereka tawaf. Geng-geng sebahagian geng tarekat. Kubur Nabi ni bukan ada yang confirm. Kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, Nabi kata kalau Nabi di Mesir, Nabi nak tunjuk kubur Nabi Musa. Tapi kita tak tahu. Apabila orang Islam buka Mesir, mereka jumpa mayat yang tak reput sejak beratus-ratus ribu tahun. Dikatakan mayat itu ialah mayat Daniel alaihi salam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka hantar berita ni kepada dia. Dia menjadi khalifah ketika itu. Dia minta supaya digali berapa belas kubur dan ditanam mayat itu. Pasal ada orang yang memang duk pergi minta apa berkat tu, supaya orang tak tahu yang mana satu mayat kubur dia, supaya orang tidak melakukan syirik. Tu saya kata, tuan-tuan pergi tengok kubur sebagian Nabi kecil ya. Cuba tengok kubur Nabi Syuaib di Jordan, panjang. Kita tanya apa siapa panjang? Bukan saja mereka, orang kata kubur Nabi Syuaib di situ. Nama lembah tu Wadi Syuaib, lembah Syuaib. Tapi oleh kerana seorang kata sana, orang kata sini, seorang kata sini, dia tarik panjang sekali. Itu je lembah panjang. Mai orang kita kata, rupanya Nabi Syuaib ni tinggi kata. Tak kena guna apa. Imam Mahdi sampai Masjidil Haram pernah ditawan kerana ada pihak yang mendakwa Mahdi. Dalam sejarah Mahdi yang paling berjaya nampaknya Mahdi di Sudan. Dia panggil Al-Harakah Al-Mahdiyah, gerakan Mahdi di Sudan. Dia lama, namanya Muhammad bin Abdullah. Dia perang dengan British pun kalah. Dan lama, dan dia menguasai kerajaan Mahdi di Sudan. Dia mengaku dia Imam Mahdi. Lepas tu ramai hak lain duk mengakunya macam tu pun macam-macam dakwah. Ada orang kata Mahdi Abbasiyah sebagai Mahdi. Ibn Khaldun antara orang yang kata tak percaya Mahdi. Mahdi Isa bin Maryam. Mahdi Isa bin Maryam. Ramai orang mendakwa diri dia pun Mahdi dengan gunakan hadis. Di Malaysia, Asy'ari Muhammad matilah dia. Sebelum dia mati saya makna, kalau dia mati ni mesti ikut dia kata dia tak mati. Betul. Pasal ajaran sesat ni sama lah. Dia point tu ya. Kalau dah mati, kehendak tak tercapai, dia akan kata bahawasanya sebenarnya tak mati. Kalau tidak, orang kata bohong lah. Mengikut dia akan kata, are you bluffing me? Dia tak mati. Dia mati. Mana cita-cita awak?
Oh, untuk buktikan. Dia kata tak. Dulu saya pergi Jordan, saya ingat. Asy'ari Arkam masa ada hidup, masa perang Teluk yang pertama, Gulf War. Dia kata bahawa Jordan akan jadi padang jarak, padang terkukul. Hancur kena peperangan antara Iraq dan Amerika. Ramalannya semua geng-geng Arkam balik masa tu. Lepas tu tak jadi. Dia kata Allah buat benda lain lah, dia fikir macam lain lah, dia buat lain. Dia ingat Allah macam dengan dia. Tuan-tuan, benda dia kata bukan benda baru. Sama. Mukhtar As-Saqafi, dia timbulkan konsep Al-Bada' yang kemudian diambil oleh Syiah. Bila dia dakwa sesuatu akan berlaku, dia tak berlaku, dia panggil, dia kata Bada' Allah menjadi. Allah Ta'ala buat semula. Maksudnya Allah ubah rancangannya. Dia ingat Allah Ta'ala ni apa? Rancang silap. Tapi dia nak tutup kesilapan dia buat Tuhan. Kalau kita ingat dulu masa Syari, dia keluarkan jadual Allah. Jadual Allah untuk Soeharto, jadual Allah untuk apa. Dan dia keluarkan risalah di bumi Syam. Dia kata masa Abuya pergi ke Syria, awan lindung dia sama macam dengan awan lindung Nabi masa Nabi ke Syam, masa Nabi kecil-kecil. Dan dia mula dalam Sunni, majoriti Sunni, hampir keseluruhan ulama Sunni berpendapat bahawasanya Mahdi ni dia datang daripada Al-Hasan. Pasal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi kata, inna bni haza sayyidun sayakhruju min sulbi rajulun ismu kasmi wasmu abihi kasmi abi. Anak aku ni Sayyid, cucu dia, tuan akan keluar daripada sulbinya lelaki yang namanya macam nama aku, nama bapaknya macam nama bapak aku, yakni Muhammad bin Abdullah. Syiah dia tak berapa seronok dengan Al-Hasan. Sebab Al-Hasan dia telah menyerahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan zaman pemerintahan dia. Kerana selepas Ali, pemerintah adalah Al-Hasan. Tapi Al-Hasan beberapa bulan memerintah serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan kerana dia tak mau keadaan huru-hara di kalangan orang Islam. Tahun dia serah tu dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun perpaduan orang Islam. Syiah tak happy. Syiah kata keturunan Imam Mahdi ni daripada keturunan Al-Husain. Arkam kata keturunan daripada Husain. Pasal dia buat susul galur Syekh Suhaimi dia menapi ke Husain. Tak tahulah Husain betul ke, Husain lempoyan ke, kita tak tahu. Tapi Husain lah. Apa Sunni kata dia manusia macam biasa, dia lahir dan kemudian dia jadi mati, kemudian dia membesar, dia mati. Syiah kata dia menyorok, kemudian dia muncul. Arkam kata dia muncul, dia menyorok dan dia muncul. Syiah kata sebelum dia keluar akan ada wakil dia yang berhubung dengan orang yang disebut sebagai naib imam. Naib imam tu dah yang mana Khomeini dan seumpamanya memainkan peranan, dan kemudian Khomeini menghidupkan konsep yang dinamakan dengan wilayatul faqih, wilayah faqih, the absolute power of faqih, yang mana faqih ni dia ada kuasa yang mewakili macam kuasa Mahdi lah. Sunni tak percaya benda tu. Sunni kata dia muncul baru kita kira. Arkam percaya benda ni. Arkam sama. Syari wakil kepada Mahdi. Sama. Tapi Syari satu orang politik yang bijak. Saya tak pasti antara dia dengan Prihadi siapa pandai, tapi dia seorang yang bijak. Dia menyatakan bahawasanya
dia buat apa? Sebelum dia kempen kepercayaan dia, kalau siapa yang ingat, dia lancarkan satu kempen nama dia Bahaya Syiah. Dia orang yang awal buat buku Bahaya Syiah, supaya orang tak kaitkan dia dengan Syiah. Tapi the whole thing yang ada dalam kepala dia sama dengan Syiah. Even dia punya plan untuk take over the country, menurut dia lah sama macam rancangan Khomeini. Khomeini buat apa? Khomeini duduk di Perancis dalam buangan, kemudian hantar orang dia, hantar keset, hantar apa, rakyat dia bersedia, tunggu dia merata, dia balik dengan kapal terbang, dia sambut, kemudian dia jatuhkan kerajaan. Di sini dia siapkan bah, pusing semua, orang duduk tunggu, dia balik, orang sambut, dia ingat dia boleh ambil kerajaan. Sama. Tasyabahat qulubuhum. Sama. Pasal manusia ni nama je lain-lain pada zaman yang berbeza, tetapi drama dia sama. Drama sesat pun sama, drama kebaikan pun sama. Dia tak jauh, dia sama. Yang tu saja orang akan main. Nabi tak pernah suruh kita duk buat bah, tunggu Imam Mahdi, tak suruh. Dia main-main. Dia tak main pun tak ada masalah. Kita, Allah Ta'ala akan tanya tentang kita dan amalan kita, bukan tentang anda jumpa Imam Mahdi. Dia masuk. Malaysia banyak berapa Mahdi sekarang muncul. Di Perak muncul seorang nama Maryam mengaku Mahdi. Namanya. Di Selangor ada mengaku Nabi, lebih ada Mahdi lah, yang jaga zoo. Di Terengganu ada bendera hitam, lebih pasal ada mengaku Tuhan, ayat pin. Okey. Kata Huzaifah, Nabi larang kami daripada al-harir. Harir ialah sutera, yakni lelaki haram untuk memakai sutera. Dan wadibaj, dibaj ialah sutera tu umum. Dibaj ni sebenarnya bahasa Parsi, dibaj. Tapi dibaj ialah sejenis sutera. Sejenis sutera. Dia apa jenis sutera lah. Yang penting sutera, macam saya kata, sutera iaitu yang dihasilkan daripada ulat. Kalau orang buat dengan teknologi moden, pakai macam-macam chemical pada zaman ni, campur tu campur ni, keluar mai satu kain cantik, halus macam sutera, tapi bukan daripada ulat. Dia bukan sutera. Dia panggil taghyirul asma' la yughayyirul haqa'iq. Mengubah nama tidak mengubah hakikat. Kita ubah nama, dia tak ubah hakikat. Arak, kalau kita buat nama sirap, dia tetap arak, walaupun semua orang pakai duk panggil sirap. Ubah nama tak mengubah hakikat. Benda sunnah, kalau semua orang kata bid'ah, hakikatnya sunnah. Benda bid'ah, kalau semua orang kata sunnah, dia tetap bid'ah. Macam kita sebut emas, benda yang bukan emas, orang duduk panggil emas, zulian ke apa, dia bukan emas, maka dia tidak ada hukum emas berada. Jadi apa yang diubah nama asalnya tidak mengubah hakikatnya dari segi syarak. Okey. Wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddah, dan minum dalam bekas emas dan perak. Yang ni yang kita sebut pada kuliah yang lepas. Minum pada bekas emas dan perak. Dan dalam hadis ni Nabi kata, hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah.
Bekal benda ni untuk mereka, yakni orang-orang kafir di dunia, dan untuk kamu di akhirat. Tentulah yang di akhirat tu tidak boleh bandinglah dengan dunia ni. Tetapi Nabi kata, maksudnya ambil pahala tak pakai benda ni dengan pergi pakai lebih baik di akhirat ni. Sutera boleh dipakai oleh perempuan, dibaj, harir. Tapi minum dalam bekas emas dan perak haram untuk lelaki dan perempuan, seperti mana yang kita sebut dalam kuliah yang lepas. Demikian apa saja, pen emas, jam emas, apa lagi? Cermin mata emas, apa lagi? Kopiah emas. Kalau orang boleh buat kopiah emas kan? Tak boleh. Kalau dia buat apa? Ni apa? Butang emas, tak boleh. Untuk perempuan boleh, kerana dia termasuk dalam perhiasan. Kok dia buat sudu emas, tak boleh. Kemudian ulama khilaf tentang perhiasan rumah daripada emas. Kita sebut Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, dia berpendapat bahawasanya haram ini bagi perempuan dan bagi lelaki terbatas kepada makan dan minum. Demikian juga perempuan, makan dan minum. Adapun perhiasan, emas perempuan boleh. Lelaki makan dan minum, dan juga perhiasan. Tapi dalam konteks hadis makan dan minum ni, dia kata makan dan minum. Yang lain kalau dia ambil, dia kata kalau dia buat kotak emas hias di rumah dia, dia kata tak termasuk menurut Al-Imam Syaukani. Tapi majoriti ulama ramai berpendapat bahawa apa saja bentuk penggunaan, sekalipun dia buat dulang yang dia tak makan, dia buat perhiasan dalam rumah dia daripada emas, termasuk dalam hukum ini, kerana Nabi kata ini untuk mereka di dunia dan untuk kamu di akhirat. So tak boleh lah. Ini pendapat jumhur ulama. Wa fi riwayatin fi sahihain. Okey. An Huzaifah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la talbisul harira wad dibaj wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Nabi kata hadis macam tadi juga, iaitu jangan minum dalam bekas emas dan perak, dan jangan makan dalam bekas pinggan ataupun dalam dulang emas dan perak. Ini larangan yang kita telah baca panjang lebar pada minggu lepas. Adapun sutra, Nabi SAW pernah izinkan kepada sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf, apabila dia sakit gatal-gatal pada kulitnya, maka kerana pakaian lain tak sesuai, maka sutra boleh pakai, maka Nabi izinkan untuk orang yang sakit untuk pakai sutra. Katakanlah kita sakit dan tak boleh, sakit kita tu kain lain tak boleh pakai, sutra dia tak apa, maka untuk itu dilihat termasuk dalam darurah, wa daruratu tubihu al-mahdhurat, dan darurat itu membolehkan benda yang dilarang. Kalau ada orang tak boleh dilarang, samalah juga emas dan seumpamanya. Darurat agama ini luas. Tuan-tuan, kita faham agama ni simple macam ni. Allah Ta'ala Maha Suci daripada memerlukan kita. Apa saja yang dia suruh kita, tak ada satu apa faedah untuk Tuhan. Wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan tak perlu alam ni, kita perlukan dia. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, dia syukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tak ada kut-kut kata kita tak sembahyang Allah Ta'ala rugi, tak ada. Tak ada kaitan. Cuma dia berikan beberapa hukum dan hikmah. Hukum untuk kemaslahatan hamba. Hukum hakam yang diberikan pada hamba untuk kemaslahatan hamba.
seperti dia larang emas. Kalau emas dibenarkan buat hiasan, orang buat paip rumah, orang buat ayak apa, paip mandi, orang buat apa, emas akan duduk di kalangan orang kaya. Orang miskin tak ada peluang ada emas. Tapi bila emas jadi barang yang bergerak, jadi dirham, jadi dinar, emas dan perak bergerak, orang miskin pun dapat pakai. Kalau tidak, jadi macam saya sebut, raja-raja negara Teluk, kereta daripada perak. Syarikat kereta yang buat kereta tu sendiri, tokey dia tak ada kereta macam tu. Dia hanya buat khas untuk para umara, para pemimpin negara Arab di Teluk punya. Kalau itu berlaku, sebab tu hatta zaman sepatutnya, walaupun tanpa kita kira, macam kita sebut dulu tentang Amerika yang print dolar tanpa ada backup yang sebenar. Tapi hakikatnya duit backup dia dengan emas. Backup dia dengan emas. Oleh kerana tu, maka Allah larang pada hikmah. Juga sutra dia larang pada lelaki dengan hikmah. Kata para ulama, Allah Ta'ala mau Islam orang lelaki jadi orang lelaki, tak mau orang lelaki jadi pondan. Dia tak suka orang lelaki ni pakai benda-benda yang tak mengurangkan kelakian dia. Macam saya sebut dulu, kita mesti elak apa saja benda yang orang nampak condong ke arah perempuan. Pasal kita lelaki, perempuan kekal dengan kewanitaan. Dia tak payah jadi lelaki. Dan sebenarnya haram yakni tasyabbuh dengan wanita ataupun wanita menyerupai lelaki. Tu kadang-kadang ada lawak jenaka dalam TV kan, yang duk berlakon jadi perempuan. Sebenarnya benda tu dia haramkan oleh syarak. Dan orang syok. Kadang-kadang kita tengok orang budak lelaki style saudara dak, saudari dak jadi saudara kan. Jadi kita jadi syok pula duk musik dia. Benda tu haram. Kita tak patut syok pada benda haram. Orang syok pula duk main pasal dia tu jadi nak tiru perempuan. Benda itu menjijikkan. Kita patut bagi tahu dia kena kembali kepada asalnya. Kadang-kadang masyarakat macam duk galak-galakkan dia, syok orang pun duk berlakon macam ada value pula orang nak jadi. Itu dia nama Amin dah jadi nama Aminah. Jadi kita pun duk, orang duk lalu berlalutan benda ni. Sebab tu agama menyuruh kita kekalkan ciri-ciri lelaki dan ciri-ciri perempuan. Wa an Anas bin Sirin qala kuntu ma'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'inda nafarin min al-majus faji'a bil qaluzah 'ala ina'in min fiddah falam ya'kulhu faqila lahu hawwilhu fahawwalahu 'ala ina'in min khalanj. Ini semua bahasa Parsi. Waji'a bihi fa akaluhu rawahu al-Baihaqi bi isnadin hasan. Daripada Anas bin Sirin. Anas bin Sirin ni anak Anas bin Malik, tapi bukan daripada isteri lah, tapi daripada hamba lah. Sekarang tak ada hamba lah, tuan-tuan tak boleh lah buat pembantu Indonesia orang tuan-tuan jadi hamba, tak boleh. Dulu hamba ni hasil daripada perang. Islam tutup semua pintu perhambaan. Tapi hanya satu pintu yang dia tidak tutup. Disebabkan kerana kalau dia tutup pintu ni sangat tidak adil untuk Islam. Kerana orang lain buka segala pintu untuk menghambakan orang Islam. Iaitu orang-orang yang tampil memerangi Islam. Maka dia akan jadi hamba. Tu pun Nabi tak benarkan pukul, tak tawan. Nabi suruh bagi dia makan, suruh bagi dia minum. Kalau perempuan dia duduk kerja dengan kita, tapi oleh kerana dia duduklah rumah kita, dia kerja dengan kita. Kalau agama kata dia hukum dia macam dengan wanita lain, tentu ramai orang akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Nabi benarkan tuannya untuk mengkaulinya. Agama benarkan, Quran benarkan.
Sebab tu orang yang beriman tu menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali untuk isteri dan hamba-hamba yang mereka miliki. Quran kata, walaupun hamba tawanan perang dia jadi hamba. Tawanan perang ni mai perang dengan kita. Tapi Quran kata wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang antara benda yang baik, ciri orang beriman saleh itu bagi makan yang dia suka. Benakan yang dia suka tu dia bagi kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Tawanan perang tu main perang dengan kita. Kita tangkap dia, kita ikat dia, dia lapar, kita bagi makan, Islam kata dapat pahala. Ada agama macam tu dan dunia ni. Patut kalau kita kata hendak bagi makan apa, katak 50 orang kalau kita kan. Orang utara kata, tak agama kata wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bagi makan, dapat pahala. Anas bin Sirin ialah maula Anas bin Malik. Anas bin Malik ialah sahabat Nabi SAW. Katanya, satu hari aku bersama dengan Anas bin Malik. Bahkan nama Anas bin Sirin ni pun diberi oleh Anas bin Malik. Anas bin Sirin ni tabi'in, anak murid sahabat. Inda nafarin minal majus, yang mana Anas berada bersama dengan sekumpulan nafar dalam bahasa Arab antara 3 ke 10. Minal majus, di kalangan orang-orang majusi, Zoroastrianism. Orang-orang majusi. Orang majusi ni, agama majusi ni kita selalu dengar lah, agama majusi. Tapi agama majusi ni, kalau menurut secara umum dia, konsep dia dua. Dia percaya yang sekarang yang ada. Dia percaya pertama, berlakunya percampuran antara kegelapan dan cahaya, kebaikan dan kejahatan. Dan kemudian bagaimanakah jalan untuk menjadikan keluarnya cahaya dapat melepaskan diri daripada kegelapan. Itu dua benda. Dia lambang dia api, kerana api itu cahaya, matahari. Tetapi ini agama lama, antara agama yang berpengaruh di Timur Tengah. Kita kena tahu ni di Iran. Agama ni asalnya di Iran. Iran dia bukan Arab. Ramai orang tengok Iran ni suka. Iran bukan Arab. Dan dia bersaing antara Parsi dan Arab. Kemudianlah bersaing. Asalnya dia bersaing Parsi dan Rom, kerana dua empire yang besar. Agama ini 3,000 tahun dulu. Yakni dia mendahului Islam 1,500 tahun lebih. Dikatakan pada awal agama ini dia menyeru kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang menciptakan segala-galanya, Tuhan yang memberikan cahaya dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Yang menciptakan dan maukan amalan saleh dan bencikan nifak, kejahatan, semua amalan yang buruk. Dan adanya seksaan, hukuman Tuhan selepas kematian. Sehingga menyebabkan sebahagian di kalangan pengkaji Islam memasukkan agama Majusi ini termasuk dalam Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Karena Sayyidina Umar bila ditanya tentang Majusi, dia kata sunnu lahu sunnatal ahli kitab. Buat kepada orang Majusi itu macam mana kita buat kepada Ahlul Kitab. Artinya, sebahagian para ulama berpendapat sembelihan Majusi sama hukum dengan sembelihan Ahlul Kitab. Kemudian agama ni sebenarnya dia berkembang dan berkhilaf. Kenapa? Karena dia berkembang kemudian. Sebahagian orang cuba kaitkan Nur Muhammad. Tahu Nur Muhammad? Dikatakan juga daripada asal daripada kepahaman Majusi. Wallahu ta'ala alam. Ketika Majusi percaya kepada cahaya. Jadi bila mari dia orang nak develop pemikiran tu, dia kata semuanya bermula dengan satu cahaya. Kemudian diciptakan segala-galanya. Kata dia, faji'a bi qaludha. Qaludha
Qalu that ni dia tulis apa situ? Ha? Qalu that ni bukan roti. Qalu that ni dia sejenis halawiyat. Ni makanan, manisan. Manisan Arab tu, tapi yang ni manisan orang Parsi. Tuan-tuan, banyak makanan-makanan Arab kita duk pergi, bukan makanan Arab macam kita kata nasi Bukhari, nasi biryani, bukan Arab. Ha? Nasi Bukhari daripada Bukhara. Nu dekat Uzbek tu. Depa bukan Arab. Biryani apa semua ni, biryani mana? Pakistan. Nasi Arab ni ada 2-3 jenis. Ha? Antara yang adalah hadis sarid. Sarid tu asal lah Arab. Hatta maklubah. Saya pergi ke Jordan, saya makan maklubah tiap hari. Saya suka maklubah. Maklubah mungkin asalnya Turki. Asalnya Turki. Benda apa saya harap? Baik Toyota je pun Arab tak lebat. Arab ni kalau tak kena Islam tak ada apa nak. Rahmat Tuhan bagi Islam tu enggak lebat. Kalau mereka tak tahu syukur dengan Islam memang tak ada apa Arab. Maulana Abul Hasan Nadwi tulis kaifa dakhala al-Arab at-tarikh. Macam mana orang Arab dapat memasuki sejarah. Dulu kata Hasan al-Nadwi, bukan orang Arab ni, bukan tak ada penyair. Ada sebelum Nabi mai. Penyair lah tukang menunggang kuda. Ingat syair. Rata-rata baik syair. Boleh spontan baca syair. Tapi tak terkenal. Duduk bawah penindasan Rom dan Parsi ya. Tak ada pergi ke pentas dunia. Tak ada perpustakaan. Kalau kita nak tengok Greek, Yunan, Athens, tengok berapa ribu tahun sebelum Arab Nabi mari, Plato boleh tulis buku seperti Republic tentang politik, tentang penyusunan negara. Saya dah baca hebat Plato ni pada zaman dia. Hebat. Arab tak pergi mana lagi, hanya semata-mata kerana Islam. Tu yang Sayyidina Umar kan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Falamma nabtaghil 'izzata bighairi ma a'azzanallah adallana Allah. Bila kita cari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan kita, kita dihina oleh Allah. Apabila sahabat rasa malu sikit lah, Sayyidina Umar mari daripada Madinah pergi ke Baitul Maqdis jauh, sampai naik kuda share dengan khadam dia. Khadam naik, dia turun. Lepas tu lepas khadam turun, dia naik sampai dekat-dekat nak sampai Baitul Maqdis. Semua pemimpin Kristian tunggu, semua sahabat-sahabat Nabi tunggu. Wah, datang dah Amirul Mukminin. Tak banyak, tak datang melalui ramai bodyguard ke apa pula. Datang hanya dengan khadamnya. Bukan kata datang dari rumah dia belakang masjid Baitul Maqdis. Datang daripada Madinah. Sahabat tengok-tengok, rasa bersegan sikit. Giliran khadam pula naik, Umar pula jalan, dia pula tarik. Khadam kata dulu Amirul Mukminin naik, Amirul Mukminin naik. Kita tahan naik, apa tarik. Dia tarik sahabat rasa tengok Umar rasa malu. Umar kata kita adalah kaum kita yang Allah muliakan dengan Islam. Kita tak mulia dengan semua ni, kita mulia dengan Islam. Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam dengan Islam. Dalam perang Badar, orang Islam 300 berapa belas. Orang Melayu suka 313. 300 berapa belas. Tak apalah, ada lah riwayat. Senang 300 berapa belas, 17 18.
70 ekor ya. Kena kongsi unta. Semua orang kongsi. Nabi pun kongsi. Nabi, Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah. Dia kongsi. Dan Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah kesian Rasulullah. Rasulullah berumur pada mereka 50 lebih. Kata Rasulullah naik. Kami tak apa. Kami muda lagi, Rasulullah naik lah. Rasulullah tak mau. Rasulullah kena ikut giliran. Rasulullah kata, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aqwa wala ana bi aghna minkum al ajr. Tidaklah kamu berdua ni lebih kuat daripada aku, dan tidaklah aku ni orang yang paling kurang mengharapkan pahala dibandingkan kamu. Macam mana kamu nak pahala, aku pun nak pahala juga, sama-sama. Nabi jawab pada tak padan pahala Nabi Ali dengan Abu Lubabah. Tapi oleh kerana sebab itu Islam naik. Faluzaj ala ina'in min fiddah. Dia bubur bekas-bekas tu, makanan tu di atas satu bekas. Faluzaj tu di atas bekas daripada fiddah, daripada perak. Falam yakulhu, Anas tak makan pasal duduk atas dulang bekas perak. Faqila lahu hawil, lalu dia kata tukar bekas. Fahawwalahu ala ina'in min khalaj. Kemudian dia ubah pi ambil bekas yang dibuat daripada kayu, waji'a bihi, dan kemudian bawa pada Anas, fa akalahu, maka Anas makan. Ini satu lagi ialah pegangan ataupun sikap sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun majlis tu orang Majusi ada, dia boleh lah kata bila orang Majusi rakyat biar dia makan dia kan. Dah tak apa, hangpa nak makan makanlah. Agama hangpa tak kata apa. Tapi aku tak boleh makan dalam bekas daripada perak. Kalau kita duk kira-kira, bekas daripada perak bukan nak makan bekas. Nak makan kuih kan. Tapi dia tak mau ambil bekas daripada perak tu untuk makan. Disuruh tukar dulu bekas tu. Bila tukar bekas dalam kayu, bubuh kuih tu balik, barulah Anas makan. Kerana mengenangkan hadis Nabi larang kita makan dalam bekas daripada emas dan perak. Emas dan perak. Ada apa benda? Islam larang kita makan emas dan perak. Tapi tidaklah bererti dalam masa yang sama Islam larang benda-benda baik yang lain, yang elok-elok yang mana Islam tak larang, tak termasuk larangan macam kita sebut minggu lepas. Kalau ada bekas orang buat daripada kristal ke apa, cukup mahal, boleh tak makan tu? Boleh. Nas tak ada larangan. Hak mana hak dia larang, kita tak payah apa. Yang dia tak larang, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik. Dan Allah Azza wa Jalla, dia beza sikit Islam ni dengan agama. Islam dia tak wajibkan kita pakai baju mahal-mahal. Siapa nak pakai baju murah sila. Kalau dia rasa selesa, dia pakai baju murah, hati dia pun lunak, tak apa. Tapi dia tak mau kita pakai selekeh. Dia tak mau tengok mengotok mises rabut aku seorang penyair. Tak boleh kan? Dia buat perangai tu. Pergi bersih. Kita orang sembahyang, orang pergi solat 5 hari sekali, 5 kali sehari. 2 ambil wudu paling kurang. Tak kira yang sunat apa lagi. Mandi, disuruh kita mandi. Paling kurang dah tak kerti nak mandi, seminggu sekali mesti mandi. Tu hak negeri Arab lah. Nak menghadiri perhimpunan awam, suruh mandi. Pergi mayang masjid berjemaah, tak boleh makan benda busuk, kacau orang. Nabi tak bagi. Man akala hadhihi syajaratan khabithah fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan pokok busuk ni jangan duk hampiri masjid kami, kata Nabi. Bawang putih.
Tu bawang putih tak boleh, derayan lagi tak boleh, petai-petai semua tak boleh. Tak boleh kerana agama tak mau orang nampak kita selekeh. Dia tak suruh kita pakai baju mahal, tak apa, tampung kanan dan kiri, tapi bersih. Kata nadhafah, kebersihan itu ditekan oleh agama. Bukan semua orang kaya. Agama adil untuk manusia. Dia tak mungkin suruh orang pakai baju baru setiap hari, kerana dia tahu bukan semua manusia mampu mengadakan baju baru. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada orang yang berkemampuan, maka dia boleh pakai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakan. Ceritakan. Sebab itu Imran bin Husain satu hari dia keluar, dia pakai pakaian yang cantik dan sahabat tegur dia, "Oi, kawan-kawan ni kau cantik ya baju ah." Dia sebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya idza an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara athar ni'matihi 'ala 'abdihi. Dalam hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata, Nabi kata, bila Allah bagi nikmat pada seorang hamba, dia suka nak tengok kesan nikmat tu pada hamba berkenaan. Dia suka tengok. Dia tak suka sombong, tapi dia suka tengok kesan nikmat. Tapi kalau pergi tunjuk, hang tengok ni, aku bukan macam hang, selekeh. Kan? Nah, itu Haji Bakhil kata kat Labu, bukan macam kau, miskin, muka kelabu. Dia suka. Orang ada duit, dia miliki kekayaan, dia beli kereta elok. Nikmat Tuhan ada. Dia rumah elok. Tapi dia jangan sombong. Agama tak mau sombong. Sebab itu, Mutarrif bin Abdullah tabi'i, dia menyatakan la'an wa'afa fa ashkur ahabba ilayya min an ubtala fa asbir. Jika aku ini dalam keadaan afiat sejahtera dan bersyukur kepada Allah, lebih aku suka daripada aku dibalakkan dan kemudian aku sabar. Ini menyebabkan sebahagian para ulama kerohanian menyebut sesungguhnya syukur lebih afdal daripada sabar. Syukur lebih afdal daripada sabar. Kerana orang yang kena balak tak ada ruang kepada dia melainkan sabar. Alhamdulillah lah kalau dia sabar. Kalau dia tak sabar pergi maki Tuhan, dia teruk lah. Tapi biasanya manusia sabar. Nak buat macam mana lagi tahun ni kita sabar lah. Tapi orang yang mendapat kurniaan nikmat Tuhan, kemudian dia bersyukur. Dia tidak kufur, tidak beli yang haram, dia tidak langgar, dia tidak sombong dengan orang, dia tidak zalimi orang dengan hartanya. Dia syukur. Ini lebih susah nak dibuat. Maka kata Mutarrif bin Abdullah, kalau Allah Ta'ala bagi padaku nikmat, keafiatan, kesejahteraan, aku syukur, lebih aku suka daripada dia uji aku, kemudian aku sabar. Maka kita, mudah-mudahan orang Islam ambil nikmat yang seperti ini. Nabi SAW sebut, Nabi kata, kulu washrabu wa tasaddaqu fi ghairi makhilatin wala saraf, fa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Nabi kata, makan dan minum dan bersedekahlah tanpa sombong dan melebihi, melampaui batas. Jangan melebihi lah. Makan pun tak boleh melebihi. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Ada orang makan sampai dekat membazir, buang. Makan dan minum dan sedekah, harta sedekah tak boleh berlebihan. Tak boleh sedekah sampai kita miskin. Dan bersedekah kata Nabi, tapi jangan sombong. Jangan takabur. Jangan khuyala. Itu yang susah nak jaga. Sebab bila orang nak kaya, nak ada duit tu boleh, tapi nak elok sombong tu berat sikit. Mulut mungkin kata tak, tapi hati dia suka selit sikit sombong. Semua orang, tak kira lah besar mana orang pun, besar mana ilmu dia pun, ini benda yang paling susah. Kemudian Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah suka untuk melihat kesan nikmatnya ke atas seseorang hamba. Dia suka bila hamba tu dapat nikmat, nampak dia guna nikmat Tuhan.
Orang tengok elok saya tahan, alhamdulillah, nikmat Allah kita. Kalau kata ni aku kerja kuat, kalau setakat kerja malas jangan kan tak boleh pakai handphone ni. Itu tak boleh ya. Betapa ramai orang rajin pada kita tak dapat rezeki yang kita ingat elok-elok sikit. Ingat elok-elok sikit. Kurnia Allah Ta'ala sebenarnya di atas segalanya amal. Nabi SAW dia tengok seorang sahabat datang kepada dia dalam keadaan kusut masa serabut. Nabi kata, hal laka min mal, kau ada harta? Dia kata, na'am. Min ail mal, harta apa yang kau ada? Dia kata, min kullil mal qad atani Allahu min al-ibli wal khayl wal raqiq wal ghanam. Semua harta ada. Dia kata, Allah Ta'ala bagi harta aku, unta ada, kuda ada, hamba pun ada, kambing ada. Zaman tu aset macam tu lah. Banyak. Kalau ada macam tu, ada aset lah. Ada harta. Nabi kata, فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى عَلَيْكَ. Bila ada Allah Ta'ala bagi harta kat hang, bagilah nampak kesan harta kat hang. Pakailah padan sikit. Mari orang, terutama kita orang Islam, pada zaman hidup bersaing orang kafir itu utama. Mai tengok orang Islam dah selekeh. Kalau zaman kita kuat tak apa. Kita hebat. Kekayaan negara ni kita punya semua. Tengok pakai kasut Jepun pun orang tak kata apa. Nampak apa pakai kasut Jepun, tapi semua bangunan dia punya. Ini dah lah harta bukan kita. Pakai pula selekeh. Kasut pula tukar pergi masjid kiri-kiri pakai. Kadang-kadang saya bergambar mata kita ada yang sensitif tengok Allah. Bukan kata miskin, dia suka selekeh. Pakai tak badan. Boleh benda hak Nabi tak lagi. Bubuh buta. Atas yang ni naik dua atas, turun bawah keluar. Pak usul tu tak apa. Kan? Makan pergi semayang takbir Allahu Akbar, tu dia gulai nasi kandang kat tangan. Kita tengok Nabi tak suka main rambut selerak main macam ni. Saya jumpa satu orang, tak apa, dia kata saya fan Dr. Asri. Hebat, rambut ikat, baju ke depan, gambar Soviet Union, gambar saya apa sosialisnya gambar. Saya kosong, alhamdulillah, tapi bau ya Allah. Saya tak kata kat dia, tapi saya cerita kat dia pun tak tahu siapa kan. Tapi maksudnya manusia, agama tak suka. Bukan berapa duit pun, minyak wangi tu zaman lah RM5 lah. Pakailah nak keluar. Nabi suka wanita. Isteri-isteri dia suka wangi. Bahkan kita baca hadis, kalau orang bagi kita minyak wangi jangan tolak. Bagi minyak wangi pakai. Dia kata aku style tak suka wangi-wangi. Style apa macam tu? Sunnah pakai benda wangi. Tu saya selalu tegur budak universiti. Budak perempuan kadang-kadang dia particular sikit nak keluar. Pakai kadang-kadang ya lah. Perempuan tak ya, pakai tengok baju pakai kemarin tak pakai lah. Sebahagian budak lelaki ni ada budak universiti kan. Bukan dia kira dia kira baju ni wangi ke busuk? Wangi tak? Nak pakai baju wangi-wangi tak? Dia kira tak busuk lagi lah. Dia bukan wangi dah. Kalau dia punya sukatan tu tak busuk lagi. Orang kira bagi wangi, dia kira bagi tak busuk lagi. Ni budak universiti banyak. Bagi agama tak suruh pakai baju baru, agama tahu, tapi kita suruh bersih. Orang tengok kita. Ka'annakum syamatan bainana. Innakum qadimuna ila ikhwanikum. Fa'aslihu libasakum wa rihalakum lidanabi. Kamu datang berjumpa dengan saudara-saudara kamu, elokkan kenderaan kamu dan pakaian kamu. Nabi suruh. Agama dia tengok semak kemas. Nak simpan janggut, alhamdulillah sunnah. Tapi bagi elok lah. Tengok janggut selerok main kot ni. Kan bersimpui.
Tuan-tuan tahu janggut bersimpul itu hak duduk kat Sungai Gangga. Saya kata orang bukan untuk tuan-tuan nak bagi pasal dia orang rakam. Orang Islam bagi mata orang pun tak sabut. Nabi bila hantar perwakilan nak pergi jumpa orang, Nabi hantar perwakilan yang segak. Sebab tu Nabi hantar Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Kerana Dihyah orang yang segak. Malaikat datang menyumpai rupa Dihyah. Singal-singal hadis kata apa? La nara alaihi min atharis safar. Tak nampak kesan debu. Syadidu bayadu siyab, syadidu sawadu sya'ab. Bajunya putih, rambutnya hitam. Maksudnya kemas. Orang tengok pun, orang mana? Ni mai-mai tengok. Oh, selekeh. Pertama kita muncul depan orang jumpa. Sebab itu bila nak hantar orang pergi meminang, pilih wakil Minang untuk lawa-lawa, suruh dia pakai baju lawa. Kalau perlu dia pakai baju Melayu, suruh dia pakai baju Melayu elok. Ni orang tengok, selekeh. Dia pun tak percaya. Macam Haji Bakri terkejut, haji labu baru saja baru saja hilang terus jadi haji. Jadi apa nama, penampilan Muslim. Saya orang kata, oh ni nak suruh orang pakai, saya tak. Kopiah kita pakai. Benda kopiah RM5. Dah dulu orang jual kopiah ni mahal, RM30 tak ada. Pergi beli kat Cina RM3-4 lah. Dia pun tak apalah, dia berniaga. Lah ni murah kopiah ni. Belilah 2 biji kedanan macam. Boleh rendam kelorok satu. Kan? Ni pakai kita tengok, kopiah ni tak nampak, kita tengok semua passion biasa. Bila main relang hitam nak ni. Dan isteri kita. Itu tentu tak bawa isteri. Isteri dia boleh memberikan image dia melalui pakaian suami dia. Kalau suami pakaian teruk untuk bukan orang kata lah, hang tak nikah lagi ya. Takkan nak kata ada isteri saya ada, tapi dia kau basuh baju dia, saya basuh baju saya. Itu macam kata juha hak saya sebut juha mana? Juha hak lawak, hak pandai Arab. Juha rumah hang terbakar. Kita tak apa. Rumah bahagian bini aku bahagian kerja lain. Rumah dia. Dia kata bahagian rumah tak apa bini aku jaga. Terbakar amak dah, amak aku. Kita tak boleh. Penampilan kita mewakili Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni mengajak ikut-ikut Badui padang pasir ataupun ikut orang Arab tak ada, tapi yang dikatakan agama Tuhan, dia mengajak semua. Sampai dia suruh pakai baju elok, sampai orang pakai serabut pun dia tegur, pakai elok Tuhan bagi nikmat. Ini menunjukkan agama ni wahyu. Bukan Nabi duk mereka saja ni Nabi nak campur apa, yang penting hampa boleh main bagi duit kat aku. Nabi dia tak ambil duit orang. Dia sendiri pakai dengan pakaian yang sangat sederhana, tapi tak kotor. Hari ini orang Kristian nampak elok, tapi sebenarnya pada era kegelapan Christianity, dark age of Christianity, mereka sebenarnya padri-padri mereka pakai tak mandi, pakai kotor. Itu lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Sebab itu hamamah ataupun di Turki, hamamah, di Syria hamamah, iaitu tempat di mana orang mandi, di tempat ni public, untuk orang mandi dan seumpamanya, ada air panas dan seumpamanya ni, hanya diperkenalkan di bawah pemerintahan Islam. Sebab tu saya pernah sebut tuan-tuan tentang Spain, walaupun banyak tafsiran, tapi keindahan Spain itu kena bersaing. Pada zaman itu manusia bersaing seni bina, dan oleh kerana orang Islam ada duit, mereka juga membina seni bina mereka supaya tak nampak mereka lekeh dibandingkan dengan orang yang lain. Allah Ta'ala alam. Kita buka pada sesi soalan. Ada soalan?
Bagaimana dengan pemakaian gigi emas kepada lelaki ataupun perempuan? Jika sekiranya itu saja benda yang boleh digunakan untuk menampung gigi dia macam orang zaman dulu, maka tak mengapa. Tapi saya tak nampak keperluan ini kerana zaman ni teknologi dah banyak dan orang tak memerlukan lagi gigi emas. Pemakaian cincin suasa kepada lelaki haram ataupun tidak? Kita dah sebut pada kuliah minggu lepas. Ulama khilaf dalam hal ini disebabkan mereka berkhilaf pendapat. Adakah ia itu haram, emas dan perak itu haram kerana zat emas dan perak, ataupun ia haram kerana disebabkan ia ada satu nilai yang bermewah-mewahan yang boleh menimbulkan rasa permusuhan dan dengki di kalangan manusia. Kalau sekiranya golongan ulama yang pertama berpendapat zat ataupun emas itu sendirilah yang haram, bukan kerana kesannya tu, maka mereka mengharamkan suasa. Kerana dicampur macam mana pun dia tetap emas. Tapi jika pendapat ulama yang menyatakan ia haram kerana kesannya, maka bila dia dicampur dia dah tak kelihatan macam emas, maka mereka menganggap bahawasanya ia tidak haram. Maka khilaf. Maka kita dah sebut dari itu, ihtiyat dalam hal ini, maka tak payah pakai. Tak payah pakai. Cuma kalau ada orang pakai dan dia kata bahawasanya dia berpendapat dengan golongan itu, kita tak berbalah kerana ada beberapa pendapat yang berbeza. Pembelian gold bar atau jongkong emas dibenarkan tidak? Dibenarkan untuk kita simpan sebagai aset. Dia bukan perhiasan, manusia simpan. Sebagai dia sama dengan macam mata wang lah. Kita tukar dia. Dia macam dulu orang barter trade, perniagaan, pertukaran dibenarkan. Dalam harian Metro hari ini menyatakan doktor nak dicalonkan. Saya akan bertanding dalam kawasan Balak kerana kawasan itu untung. Nanti dulu 30 Februari dah umum. Tunggu 30. Baik. Ada soalan? Ya. Baju kalis peluru. Saya tak tahu, tapi orang kata digunakan setengah sutra yang liat untuk baju kalis peluru. Kalau ia untuk tujuan pertahanan, kalis peluru dibenarkan kerana itu satu termasuk dalam darurat orang pergi perang. Maksudnya di medan perang dia guna, ataupun dia pakai untuk hadiri majlis yang bahaya, seperti dia buat macam baju jaket khas yang dibuat daripada sutra yang mana mengelakkan daripada tembakan musuh umpamanya. Jika benar dia tahu dalam majlis berkenaan dia bahaya, dia pakai untuk itu, termasuk di dalam darurat. Ada soalan? Habis kan? Orang perempuan tak ada peluang tanya. Saya tak ada mikrofon, betul mikrofon bagi satu orang perempuan. Untuk ataupun macam tulis kertas, dan kali mungkin pihak jawatan kuasa bagi kertas kat perempuan untuk membolehkan mereka tanya. Ada ke soalan? Kenapa tuan-tuan tak larat dan nampak? Saya ingat saya seorang yang tak larat. Seorang abang buat cerita saya nak bertanding. Sampai seminggu tak berhenti-berhenti. Kita nak lalu depan kedai seorang abang pun lemah. Bila dia nak berhenti? Pada-pada ramai lagi orang nak tanding tu, masih pada kalut kita seorang. Kacau tu seorang. Ada soalan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati Allah matina. Afusana taqwaha wa zakiyah wa anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, besok saya akan pergi
ceramah di Masjid Cangkat Jering. Sesiapa yang